Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita sedikit peluang untuk kita sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ila jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, sudah pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting, Allah sedang menunggu kita dan Allah sedang uji kita. Apabila Allah panjangkan umur kita, Allah bagi kita peluang untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-62. Allah suruh kita bermuhasabah dan kita melihat bagaimana kita nak menghadapi kemerdekaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah sebut dalam surah Qasas ayat 77, apa kata Allah? Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa kata Allah? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Manfaatkanlah, dapatkanlah dunia, dapatkanlah akhirat yang Allah bagi peluang kat kita. Allah bagi peluang kita untuk beribadah. Allah bagi peluang kita untuk solat berjemaah. Allah bagi peluang kepada kita untuk melakukan kebaikan di mana saja. Untuk apa? Untuk akhirat. Namun begitu kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan sekali-kali kamu lupa akan akhirat, akan dunia. Kenapa tuan-tuan? Sebab dunia inilah yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk kita sampai akhirat. Sebab takkan kita masuk syurga kalau tiba-tiba hidup ke akhirat. Tak. Allah bagi kita peluang untuk hidup atas muka bumi, walaupun satu detik. Awak hidup satu detik dalam dunia, Allah dah bagi awak peluang untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Siapa? Golongan yang mereka ini mati sebelum balik. Allah bagi peluang dia masuk hidup kat dunia, dan Allah bagi peluang dia masuk akhirat. Masuk akhirat dan terus masuk syurga Allah Ta'ala. Bukan sekadar itu, bagi syafaat pula mak bapak dia. Itu dunia. Manakala kita yang Allah bagi lepas balik ni, tuan-tuan, Allah nak tengok sejauh mana amalan kamu, sebanyak mana amalan kamu. Bila kamu banyak melakukan amalan, itulah peluang untuk kamu masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Maka dunia itu perlu, menjaga dunia itu perlu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan paling penting Allah suruh buat, Allah suruh kita buat baik atas muka bumi. Buat baik termasuklah kita meraihkan dan kita bergembira dengan menyambut hari kemerdekaan. Ada orang kata, ustaz, mana ada kemerdekaan zaman Nabi? Tuan-tuan, ni apabila kita tak tahu sejarah, kita tak baca sejarah, kita tak balik sejarah, maka kita akan kata kemerdekaan itu tidak ada. Kemerdekaan dah ada zaman Nabi lagi. Bahkan Allah sebut, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan buka kota Mekah. Aku akan buka Rum. Aku akan buka Parsi. Banyak pembukaan-pembukaan berlaku zaman Nabi, zaman sahabat. Khususnya zaman Umar bin Khattab. Berapa banyak pembukaan kota-kota Islam. Tuan-tuan, Cordoba dibuka. Tetapi akhirnya jatuh kerana kita tidak menghargainya. Itu sebabnya, tuan-tuan, Islam suruh kita balik pada sejarah. Sebab sejarah kita tak boleh nak ubah. Cuma kaedah kita melaksanakan dan meraihkan kemerdekaan itu perlu diperbaiki. Tapi alhamdulillah kita Malaysia, tuan-tuan, banyak perubahan.
Saya dah terlibat dengan dunia dakwah ni hampir 14 tahun tuan. Balik daripada belajar dah mula dah, daripada ceramah 3 orang sampai ke ceramah 10,000 orang saya kenal. Kita dah lalui semua tuan. Tapi bayangkan, mula-mula kita mula ceramah dulu, kalau hari kemerdekaan kita ada ambang malam kemerdekaan. Semua orang berjoget sana, berjoget sini. Lepas tu artis-artis menyanyi, percampuran lelaki dan perempuan. Lepas tu mula naik sehinggalah satu surat terbuka saya buat. Masa tu Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, zaman pemerintahan Datuk Seri Najib, nak buat sambutan hari kemerdekaan. Sedangkan masa tu berlaku tsunami besar. Bukan tsunami besar, berlaku banjir besar di Kelantan. Kemudian hilangnya MH17, MH370. Semua tu berlaku dalam tempoh yang sama. Tuan-tuan bayangkan, nak buat hari kemerdekaan, sambutan malam kemerdekaan di dataran Merdeka. Tuan-tuan, itu dia kata kuasa viral. Kita terasa, saya duduk kat UKM, saya kata, ya Allah, kenapa sebab malam tu kami terpaksa buat satu program dekat Putrajaya, program ambang kemerdekaan, buat forum. Saya adalah ramai, kita buat nama-nama besar, saya, Datuk Kazim, nama-nama besar buat di Putrajaya. Tiba-tiba nak buat malam yang sama di dataran Merdeka, sambutan macam joget-joget semua adalah dengan artis-artis. Saya pun terfikir, masa berlaku banjir besar kamu panggil ustaz-ustaz baca doa, masa berlaku ini kamu suruh ustaz-ustaz, mufti-mufti buat solat hajat. Tiba-tiba bila sampai malam kemerdekaan, kamu nak joget ramai-ramai, kamu panggil artis tak tutup aurat. Apa cerita? Jadi saya pun dekat UKM saya pun tulis dalam bentuk orang kata apa, luahan hati, surat terbuka kepada menteri masa tu, kepada Perdana Menteri juga. Saya buat, tuan-tuan, sebaran hampir 1 juta lebih. Tersebar sampai ke PM, sampai ke TPM, sampai ke menteri sendiri, lah kali dibatalkan. Tuan-tuan membuat, bayangkan pelaksanaan itu perlu. Start dibatalkan sampailah hari ini, alhamdulillah, sikit demi sikit orang menyambut kemerdekaan. Pertama dengan solat hajat di Selangor, semalam di Terengganu, lepas tu juga di Kuala Lumpur, di Putrajaya, lepas tu ada dekat semalam saya dekat Ampang, bukan di Ampang, di Jalan Ipoh. Semua menyambut hari kemerdekaan itu dengan program forum mengingatkan anak muda. Tapi alhamdulillah, macam 2 tahun lepas saya di Ampang, hampir 7,000 orang, saya, Ustaz Hasnin dengan Zizan Raja Lawak turun malam kemerdekaan nak bagi ramai orang, budak-budak muda datang. Bila budak-budak muda datang, tuan-tuan, dekat 7,000 orang penuh masjid. Kita nak sambut hari kemerdekaan itu dengan kebaikan. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan sekali-kali kamu buat kefasadatan di atas muka bumi ini. Sebab Allah tak pernah suka kepada kefasadatan. Maka tuan-tuan, kenapa kita perlu mengingatkan kepada anak-anak bangsa kita? Perlunya kepada menyambut hari kemerdekaan yang Nabi pun sambut hari kemerdekaan. Antara cara Nabi sambut hari kemerdekaan ketika Nabi masuk ke kota Mekah. Yang Al-Madinah tu tuan-tuan kira lah, ni Mekah ni. Macam mana Nabi masuk dalam kota Mekah ketika Fathul Makkah? Itu dinamakan kemerdekaan Makkah. Bila Nabi masuk dalam kota Mekah, tuan-tuan dan puan, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Kathir dan juga Ibnu Athir, di 2 orang ulama besar dalam tafsir dan juga di dalam sejarah Islam, Ibnu Kathir dan Ibnu Athir. Tuan-tuan, bayangkan dia orang kata masa Nabi masuk, Nabi duduk di atas kenderaan yang namanya unta, Nabi sujud macam duduk, tunduknya Nabi masuk dalam kota Mekah sampai kena bonggol unta ke belakang. Kenapa tuan-tuan? Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqhus Sirah, dia kata apa? Antara sebab Nabi tundukkan itu, antaranya rasa takutnya Nabi Muhammad kepada Allah Azza wa Jalla atas ujian yang Allah bagi ini. Pembukaan kemerdekaan bukan satu nikmat yang perlu kita bangga dengan hiburan, tetapi kena disyukuri kerana ya Allah, aku diberikan kenikmatan kemerdekaan.
dalam masa 62 tahun. Tapi kita kena ingat, kita baru 62 tahun. Sebelum itu kita dijajah 130 tahun. Sebelum itu 111 tahun. Tuan-tuan, berapa banyak ratus tahun kita dijajah dan dijajah. Kita baru 62 tahun. Dan tak mustahil boleh dijajah kalau kita tidak menghargai dan tidak kita bersyukurinya. Kerana apa, tuan-tuan? Kata para ulama, antaranya Syekh Izz bin Abdul Salam, kemerdekaan ini kita kena faham dan kita kena tahu apa istimewanya kemerdekaan. Semalam saya cakap pada anak saya, pegang bendera, perbal bendera. Lepas tu apa? Hari ni pagi ni saya kata pagi ni semua tak boleh tidur. Kita nak pergi ke Putrajaya kalau sempat. Kalau tak jam, tak pun kita tengok TV. Kita akan tengok setiap tahun. Biar mereka tengok. Dia orang menghargai tentera. Mereka menghargai polis. Mereka menghargai semua kaki tangan yang berusaha menjaga negara ini. Tuan-tuan puan, saya cakap pada anak saya, kata dia, semalam dia tengok ada ramai polis apa kan. Saya kata, adik tengok, dia kenal atuk saya nama Tok Bujal. Tok Bujal dia ni sempatlah kan dia panggil moyang, dah meninggal dah. Dia antara orang yang memperjuangkan negara. Atuk saya orang Melaka, antara yang dia cerita, kalau dia cerita ni mesti dia akan bertangis. Masa dia meninggal umurnya 93 tahun. Tuan-tuan bayangkan, dia kata atuk ingat lagi masa atuk nak pergi perang tu, dia polis hutan. Sebelum kami pergi tu, kami makan, kan dia suka buat sambal ikan bilis, makan dengan nasi apa semua. Dia tak makan benda lain, tak makan ayam, dia makan sambal ikan bilis. Dia kata tengah makan sambal ikan bilis ni, makan bukan kan nasi dengan ubi kayu yang dia ambil kat hutan. Habis makan, tuan-tuan bayangkan dia duduk kat depan, dia ketua masa tu, kawan-kawan kat belakang. Tiba-tiba entah macam mana kawan-kawan duduk bincang-bincang, Jal, kau duduk belakang Jal. Dia suruh Bujal duduk kat belakang. Bujal pergi belakang. Bujal pergi belakang, tak sampai berapa minit dia berjalan, kena ambush dengan komunis. Tuan-tuan bayangkan, kena ambush dengan komunis tu, semua kawan-kawan dia mati kecuali dia. Tu yang dia tak boleh terima. Dia kata, ya Allah, baru saja kami makan. Dia menghargai. Tu sebabnya tuan-tuan, Tok Bujal ni, walaupun umur dia 90 tahun masa tu, saya ingat lagi masa 90 tahun, katakan buka TV, dia suka buka TV dan dia suka baca semua surat khabar. Rumah dia ni penuh surat khabar. Nak utusan ada, nak harakah ada, nak apa lagi, segala nama surat khabar ada lah tuan-tuan. Orang tua ni, padahal umur 90 tahun ni, umur 90 tahun masih menulis. Buka buku diary dia. Pagi ni aku Bujal bin Taat pergi pasar beli ikan. Tulis bawah tu, aku dimarahi isteri. Tulis. Orang tua tu dia ni ikut. Dia panggil, kalau bahasa Arab panggil yaumiyat, harian dia tulis. Umur 90. Tuan-tuan bayangkan, buka TV tengok lagu negaraku. Negaraku. Dia tengah duduk, dia boleh bawa berdiri macam tu. Itu dia panggil kenegaraan. Dia kata, kau orang takkan rasa apa yang aku rasa. Kau tak rasa apa yang nenek kau rasa. Nenek kau tu pernah diminumkan oleh Jepun. Minum apa? Minum, Allah Masya Muhammad, air sabut. Kawan-kawan nenek semua mati. Nenek ni Allah panjangkan umur, sehingga lahirlah mak kau, sehingga lahirlah kau, wahai Izhar. Saya ingat ayah atuk saya cakap sebelum dia meninggal dunia. Tuan-tuan nak bagi tahu, kita tak rasa sebab dia orang rasa. Kita tak rasa apa yang Syria rasa hari ini. Tempat saya belajar, tempat Datuk Seri Mufti Wilayah Persekutuan belajar, tuan-tuan, Syria antara negara yang paling cantik. Selalu saya sebut, bersyukurlah kita di Syria. Negara dia tak sama macam Jordan. Jordan tak ada hasil bumi, tapi di Syria ada hasil bumi. Tuan-tuan, di Syria bukan saja ada hasil bumi, ada pelancongan. Dia sama macam Mesir. Yang ketiga, dia ada tempat-tempat sejarah, tempat nabi-nabi, tempat para sahabat radhiyallahu anhum, cukup banyak. Orang-orang dia cantik-cantik, handsome-handsome. Tetapi negara Arab juga dikenali sebagai apa? Jannatut Ta'am. Dipanggil syurga makanan Syria ni. Dalam banyak-banyak negara Arab, saya dah pergi ke Jordan, saya dah pergi ke Syria, saya dah pergi ke Dubai, saya dah pergi banyak negara Arab, hampir banyak semua saya pergi. Yang sedap makanan ni dua tempat ni. Yang original, pertama Yaman. Yang tuan-tuan pergi ke Saudi tu, makanan original dia lain.
Yang dia makan kat Arab Saudi itu makanan orang Yaman. Dia panggil mandi lah apa semua tu. Itu Yaman. Yaman masak. Kalau orang Yaman masak sedap. Orang Arab Saudi dia belajar daripada Yaman. That is bukan originality dia. Tambah-tambah kalau kita masak kat Malaysia lagilah tak jadi tuan. Orang Arab Saudi masak pun jadi. Orang Yaman je jadi masak. Itu Yaman. Yang kedua Syria. Syria masakan dia sedap. Kuih-kuih tu ribu kuih-kuih yang memberi sedap-sedap. Tapi tuan-tuan, apa jadi sekarang? Tidak ada apa. Segala nama-nama syurga itu hilang tuan-tuan. Sekelip mata. Hanya kerana tidak menghargai kemerdekaan. Padahal dia orang merdeka daripada apa? Daripada Perancis. Tu orang dia tak boleh cakap Inggeris, tapi dia boleh cakap Perancis. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, mereka sekarang ini habis, hancur negara. Sampaikan Mapim, Eliza Hilmi, Dr. Sani, dia orang pergi ke sana hantar bantuan ratusan juta tuan-tuan, hantar juta pergi hantar sana, puluhan juta pergi hantar, tuan-tuan, nangis tuan-tuan. Sampai-sampai bagi duit ni $200, $300, dia ambil duit dia bagi balik. Please take your money, ambil duit kamu ni balik. Kami tak nak duit, kami nak makan, kami nak makanan, duit kami tak nak. Bayangkan tuan-tuan, duit dah tak bernilai, yang nak bernilai adalah makanan. Kemudian salah seorang wakil Mapin tu pergi tengok, kata korang nak makan, aku nak sediakan makan. Nak, anak-anak tu penuh. Lepas tu ada kakak yang paling tua, dia tarik Eliza Hilmi, artis tu, yang wakil Mapin, pegang Eliza Hilmi, tarik. Eliza tanya, apa yang kau makan sebelum ni? Dia tarik, buka ada apa? Buka Allahumma salli Muhammad. Apa nama tu? Masak tu. Periuk lah, boleh tahan pun, buat besi kan, kemek-kemek ni periuk. Yang lain hancur semua tuan-tuan. Periuk ada, dia buka periuk, tengok ada kekuning-kuningan. Dia tanya, apa benda ni, kau masak apa ni? Dia macam kuning-kuning ni tuan-tuan, hitam-hitam sikit. Kata kau masak apa ni, macam tepung hancur gitu. Dia kata, inilah makanan kami sepanjang hampir 2, 3, 4 bulan ni. Apa ni? Cari-cari. Katanya, itulah kotak tuan-tuan, kotak dia orang rebus makan. Sebab tak ada makanan. Kan kotak kertas kan daripada ni juga, apa nama, tumbuh-tumbuhan juga dia orang buat kan. Allah, makan kotak, the last choice. Tanya Eliza, dia orang tak makan anjing ke? Memang kalau dah dengan orang makan anjing. Dia orang kata apa? Ustaz, sepanjang kami duduk sana 10 hari tak jumpa anjing, tak jumpa kucing. Maksudnya habis semua dimakan dah. Kita tak menghargai tuan-tuan. Itu pun kita main-main lagi, bendera terbalik atas bawah bang, apa bang. Orang kata Ustaz zaman Nabi tak ada bendera. Tengok anak muda dia tak balik pada sejarah. Masa perang Badar, benda yang dipegang oleh sahabat, dipegang oleh Nabi adalah bendera. Apa bendera Nabi? Bendera Nabi itu dipegang ketika peperangan Badar. Yang pegang antaranya Mus'ab bin Umair. Bendera Nabi warna hitam, tulis la ilaha illallah. Bendera itu tak boleh jatuh kata Nabi. Jangan jatuh, kalau jatuh itu tanda kita kalah. Tuan-tuan, itu tandanya. Tetapi naik bulu roma saya cakap ni tuan-tuan. Sebab this is benda yang kita kena hayati. Anak muda tak tahu bila sebut 31 Ogos. Ada baru ni budak muda saya sembang-sembang, kita ni nak merdeka dah. Orang tu lah nak merdeka 31 Julai. Disebut Julai tuan-tuan. Masa tu lepas raya puasa. Julai apa ni, Ogos. Boleh dia tak ingat. Oh saya lupa Ustaz. Ini tak boleh lupa lah tuan-tuan. 31 Ogos. Macam Kota Fatul Makkah pembukaannya. Kenapa perlu menghayati bulan kemerdekaan? Pertama, kata Syekh Aiz bin Abi Salam, kita dapat membudayakan kita punya budaya. Ni kita punya budaya. Apa budaya kita? Sebab kita merdeka, kita boleh budaya. Pakai baju Melayu, ini budaya kita. Jubah, budaya orang Arab. Selain ia sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi sunnah Nabi jubah secara umum. Jubah Nabi dia lebas, dia panggil abaya, besar dan macam-macam lagi. Penjelasan yang detail oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang pakaian Nabi Muhammad SAW. Tak ada masalah. Pakai tutup aurat, itulah sunnah Nabi. Cuma jubah adalah budaya. Tuan-tuan pergi Qatar, itu budaya dia. Tuan-tuan pergi Kuwait, budaya dia jubah. Sekarang cumanya dia orang dah memodernasikan. Dia orang punya kehidupan dah mula pakai tie, coat, bow, tak ada masalah. Tutup aurat masih lagi, tapi budaya tu dijaga. Hari raya dia orang akan pakai baju
jubah yang paling cantik, mencecah ribuan, sebab itu adalah baju budayaan kebangsaannya. Kebangsaan kita baju Melayu. Orang Pakistan, dia punya baju kebangsaannya kurta. Nampak tak? Tapi tuan-tuan, ada sebahagian orang dia menggadaikan budaya itu. Itu sebabnya kata Syekh Izz bin Abi Salam, kebudayaan dapat kita bangkitkan apabila kita berjaya menjadi sebuah negara yang merdeka. Orang Arab, dia ada kemerdekaannya. Bila Nabi masuk dalam Al-Madinah, kemerdekaan. Orang Arab freedom, bebas daripada apa? Belenggu Yahudi laknatullahi alaihim. Saya selalu sebut, masa Nabi masuk dalam Al-Madinah, ekonomi dia pegang oleh orang Yahudi. Orang Arab ada tanah dia punya, tapi dia malas. Dia bagikan, dia pajakkan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi hidupkan tanah tu, dia tanam ni, jadilah kebun-kebun tamar. Kebun-kebun tamar ni dah ada sebelum Nabi datang lagi. Siapa yang tanam? Yahudi. Nabi datang, Nabi teruskan, cuma Nabi bertambah baikkan kaedah penjagaan kebun-kebun itu. Dulu Yahudi jaga. Siapa yang kerja? Orang Arab. Nampak tak? Bapak dia malas, ni tanah kau ambil lah, Yahudi kau jaga, kau bagi ke aku bulan-bulan 1,000 dinar atau 10,000 dinar. Orang Arab, orang Yahudi untung daripada tanah tu 100,000 dinar, 10,000 dinar, dia boleh untung dengan begitu besar. Tapi tuan-tuan, bila Nabi masuk, Nabi berjaya membudayakan orang Ansar dengan orang Muhajir duduk di dalam sebuah negara yang dinamakan Al-Madinah. Itu budaya dia ada. Nabi kekalkan yang baik-baik yang Ansar biasa buat. Macam contoh hari raya. Hari raya orang perempuan dia menyanyi. Nabi tak larang. Itu yang ada dalil orang boleh menyanyi itu. Orang perempuan, suara perempuan bukan aurat, ada dalil. Sebab ada kes menyanyi dalam rumah Nabi SAW. Itu satu. Kita berjaya membudayakannya. Budayakan kita punya budaya, our culture. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, macam contoh ni lah, tuan-tuan, budaya kita, budaya orang Islam. Bila kita bersin, kita diajak oleh Nabi tasmitul atish, asyam. Kita yang bersin ni alhamdulillah. Rupanya bila kita kata alhamdulillah tu, baru ni saya jumpa pakar otak USM. Saya bentang paper dekat USM Kelantan. Kemudian yang ada tu ada pakar bedah jantung, ada pakar bedah. Kemudian dia orang tanya hukum tentang ubat-ubat yang ada babi lah apa semua kan. Saya bentang tentang fik perubatan. Jadi profesor tu ada seorang tu, dia pakar jantung, pakar otak. Profesor Wan Mukhtar Zubair antara dua lah. Dia datang, dia kata, Ustaz tahu tak kenapa bila kita bersin kita diminta untuk mengucapkan alhamdulillah? Tak tahu, itu sunnah Nabi. Kalau orang dia tak, coba Allah kata afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir dan mengkaji? Ayat-ayat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, kamu kaji. Tengok Allah Taala tu. Jadi tanya orang pakar. Pakar ni dia ada pakar ekonomi, ada pakar politik, ada pakar perubatan, ada pakar Islam. Saya pakar yang bidang mengenai Islam. Saya tahu, oh sebab ini sunnah Nabi dan ini Nabi suruh dan ini yang ada dalam riwayat. Satu. Pakar ni pula akan kaji. Kenapa ya dalam Nabi suruh buat benda tu dan Allah bagi tahu dalam Quran, tidaklah aku jadikan benda-benda ini sia-sia, abasa, sia-sia. Mesti ada something. Dia orang buat kajian, rupanya dia orang buat kajian. Dia kata, Ustaz, bila kita bersin, otak kita bergegar. Kebetulan dekat situ ada pakar jantung. Pakar jantung kata boleh berhenti jantung beberapa saat. Boleh berhenti. Kalau kita kuat sama bersin, boleh berhenti. Itu sebab dia bersin berhenti. Pam, dia terbuka balik. Jalan balik.
otak kita bergegar tapi tak rosak function otak, ucaplah Alhamdulillah. Allah, hebat orang-orang. Ni dua orang buat kajian. Baru ni lagi lah saya jumpa dengan Profesor Datuk Dr. Rozimah, PPUKM. Ni pakar kulit. Pakar kulit, dia ni doktor perubatan. Tapi dia buat kajian tentang kulit, stem cell. Dia kata, Ustaz, hebatnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang jilid, kulit ni, tentang orang kena azab neraka. Kepanasan dia, kulit ni berganti-ganti kulit. Kulit terbakar ganti balik, kulit terbakar ganti balik. Nak bagi tahu azabnya, pedihnya duduk dalam neraka ni, bukan sakit main-main. Kenapa Allah sebut tentang kulit? Sebab kulit ada dia punya benda peliknya. Apabila kita buang kulit ni, katakan kulit kita terbakar, nak tapal kulit ni, saya tak boleh ambil kulit orang lain. Nak ambil kulit Tok Imam tak boleh, nak ambil kulit Tok Bilal tak boleh. Sebab apa? Nak ambil berkat Tok Bilal tak boleh. Tak jadi, Ustaz. Letak, nampak luaran cantik, tapi di bawahnya menanah dan rosak. Allah. Dan boleh bawa kepada kanser kulit. Ish, saya kata hebat. Tengok, nak kata bagi tahu tuan-tuan, kita ada budaya. Bila bersin, Alhamdulillah. Kita jawab balik, Yarhamkallah. Kita jawab balik, Yahdikumullah yuslihu balakum. Tengok, cantik Islam ajar. Tapi kita tak. Sekarang ni dah berubah. Bersinnya, excuse me. Oh, excuse me. Alhamdulillah mana? Tak kisah nak excuse me tu. Excuse me, Alhamdulillah. Tak ada masalah. Atau Alhamdulillah, excuse me. Boleh, tak ada masalah. Yang penting wujudkan sunnah dalam hidup kita. Tak, budaya lupa terus. Maklumlah duduk kat UK lama, buat PhD 3 tahun. Excuse me. Hello, how are you? Mana budaya kita? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang Nabi kata, afshus salam tadkhulul jannata bisalam. Kamu bagi salam, masuk syurga dengan tenang. Tengok, budaya tu sangat penting bila kita merdeka. Tapi adakah hari ini kita merdeka? Itu satu persoalan yang kita kena tanya anak-anak kita. Yang kedua, sudah tiada lagi ancaman dan kekuatan dari luar. Maksudnya kita bebas dari luarannya. Bila merdeka tu kan, kita Alhamdulillah, kita ni apa nak tuan? Seluruh Malaysia ada 19,000 lebih, nak masuk 20,000 lebih masjid dan juga surau-surau Jumaat. Ni fakta JAKIM simpan ni tuan-tuan. Seluruh Malaysia, tuan-tuan bayangkan, nak masjid dapat bantuan daripada sana, dapat bantuan daripada sini, semua dapat. Kita tak. Kalau tuan-tuan, kita bersyukur sebab kita bebas nak buat apa saja. Nak azan buat, silakan. Cuma bila nak azan, datanglah masjid. Itu kita nak. Kalau tidak, kita akan jadi macam Singapura. Saya terlibat untuk kutipan di masjid-masjid Singapura. Dia orang panggil ceramah untuk buat kutipan. Sebab orang ramai ni. Bila buat kutipan, nak buat masjid $4 juta, $4 juta Sing dollar. Bayangkan tuan-tuan, nak dapat 4 juta, dia orang boleh dapatkan dalam tempoh 3 tahun. Satu sen Majlis Agama tak bagi, kerajaan apatah lagi. Sebab dia bukan kerajaan Islam. So apa dia buat? Kutip sesama sendiri ni. Betapa susahnya. Dah buat cantik-cantik masjid, azan tak boleh kuat. Dalam ni dengar, luar dengar, boleh kena saman masjid ni. Tuan-tuan, tu maknanya kita Alhamdulillah, patut kita bersyukur. Bagaimana nak bersyukur? Bukan dengan bersyukur dengan kuantiti, tapi dengan kualiti. Kita kita ada 20,000 masjid dan surau Jumaat. Bang, ada orang tak? Itu kena muhasabah. Baik dia tak banyak masjid, tapi orangnya ramai, subuhnya ramai. Itu yang kita kena muhasabahkan. Itu nombor 2. Nak kata sibuk bang, semua orang sibuk lah. Semua orang sibuk. Nabi lagi sibuk dari kita, tapi Nabi boleh datang ke masjid. Nampak? Anak-anak muda, saya orang muda sibuk Ustaz cari duit. Bang, Ali bin Abi Talib, orang antara yang paling muda masuk Islam. Osman bin Affan, orang muda, semua boleh datang masjid. Zaid bin Harithah, orang sibuk tapi sempat datang ke masjid. Orang perempuan boleh datang masjid. Bukan period tiap-tiap hari. Tapi bila orang perempuan suruh datang masjid, ada jawapan. Kita kan orang perempuan makruh datang masjid. Tapi pergi Maidin boleh pula. Nak pergi IOI boleh pula. Berlambat orang kat situ. Tapi kalau nak bantu, tak kisah nak pergi IOI, tapi masjid pun kenalah singgah-singgah juga. Tu kita tiada lagi kuat ancaman dari luar. Yang ketiga, ekonomi kita kuat. Yang keempat, pendidikan dapat ditingkatkan. Kita boleh corak pendidikan ikut apa yang kita nak. Itu sebab saya antara yang tak setuju. Kalau nak buat sistem hafal Quran je, lepas tu nanti kan kita fikir. Tak boleh. Saya antara yang tak setuju. Saya baru ni cakap dengan Presiden
Ma'had Tahfiz Malaysia akan Ustaz Hafiz, PU Hafiz. Saya orang hafal Quran, adik-adik saya lah 7 orang hafal Quran. Tapi adik-adik saya ada seorang tu hafal Quran engineer, ada seorang tu hafal Quran sekarang ni pegawai kanan polis. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, hafal Quran ni pun kita nak buat Ma'had Tahfiz. Saya selalu pesan ustaz-ustaz yang nak buat Ma'had Tahfiz, buat boleh, tapi please lah jaga kualiti. Satu. Yang kedua, bila buat Ma'had Tahfiz, pastikan ada orang pakar-pakar akademik kat situ. Kita kena corakkan budak ni kalau hafaz Quran habis nak pergi mana, kena tahulah mana dia nak sambung. Macam diploma yang ada. Habis ni dia boleh pergi UKM, habis ni boleh pergi UM, habis ni dia boleh pergi ke universiti luar negara. Barulah terjamin anak bangsa kita. Jadi bila kita kuat, kita boleh atur sistem pendidikan yang lebih baik. Bukan kita ikut apa yang tak baik daripada orang bukan Islam, tapi kita cuba buat yang terbaik. Kalau baik daripada orang bukan Islam pun kita boleh ambil, tak salah. Islam tak mengatakan tak boleh ambil daripada orang bukan Islam, kita dibenarkan ambil. Cuma kita kombinasikan dengan cara yang cantik. Itu penting. Yang keempat, pendidikan dapat dipertingkatkan. Yang kelima, politik dapat diperluaskan. Kekuatan politik bermula daripada kemerdekaan. Bila awak kuat kemerdekaan ada, awak boleh atur catur kepimpinan daripada kumpulan yang awak bina. Itu yang Nabi SAW masuk dari Al-Madinah, Nabi bina sebuah negara. Masa di Al-Makkah, Nabi tak membina sebuah negara, tapi Nabi berdakwah secara umum. Bila sampai di Madinah, Nabi bina sebuah negara sebab kemerdekaan dah ada. Nabi atur. Bahkan Nabi letakkan pula tanda-tanda siapa bakal mengganti dia, pelapis-pelapis dia. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Cuba bila Abu Bakar dilantik, tak ada seorang pun cakap apa. Orang kata Nabi boleh lantik Abu Bakar jadi solat subuh yang tak ada orang lain ganti Nabi, sebab subuh ni Nabi memang ada selalu. Nabi boleh suruh Abu Bakar. Kalau Nabi boleh lantik Abu Bakar jadi imam, why not kita tak lantik Abu Bakar jadi khalifah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Allah. Tengok Nabi punya perancangan, bahkan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia suruh kita belajar daripada sejarah. Dan yang paling penting, masyarakat, iaitu masyarakat generasi hari ini dan akan datang mendapat pembelaan. Dia panggil banna, jilul banna. Kita dapat membina sebuah generasi di masa depan. Tuan-tuan, betul kita nak membina sebuah generasi bukan senang. Itu sebab kita perlukan pakar-pakar. Orang lama tak boleh dilupakan. Semua orang-orang pakar-pakar, walaupun kita dah pencen, kami orang muda diperlukan pandangan orang-orang yang lama. Sebab pandangan orang lama, pengalamannya tak boleh dibeli dan dibayar. Tak boleh nak ditulis ataupun dibelajar kat universiti, tak ada. Sebab itu adalah sejarah. Belajar Datuk Wahid orang lama, kita belajar walaupun dah pencen, tapi pengalaman dia sangat penting. Semua tu sangat penting. Oleh sebab itu Nabi SAW, dia bila masuk dalam Al-Madinah, 4 perkara penting yang Nabi cuba terapkan kepada generasi ini, agar generasi-generasi akan datang belajar. Apa dia? Pertama, bila Nabi masuk, Nabi tahu 2 kumpulan yang keras, 2 kumpulan yang akan berkumpul dalam Al-Madinah. Satu kumpulan namakan Al-Ansar, satu kumpulan Al-Muhajir. Nabi tahu nak masuk macam mana ni. Ada orang muda, ada orang tua, ada orang kaya dengan ada orang miskin. Di Mekah, orang kaya kawan orang kaya dia tak kawan dengan orang miskin. Itu sebabnya Bilal bin Rabah dijebehnya. Bilal bin Rabah kan dia antara hamba pertama dalam Islam. Setelah masa tu Abu Jahal, Abu Lahab duk azab dengan dia kan, letak batu atas ahadun ahad, duk sebut Allah satu, sampai Abu Bakar beli dia, tuan-tuan. Orang Arab masa di Mekah sangat sombong. Yang kaya kawan kaya-kaya je. Macam mana nak kenal kaya? Tengok berapa orang kat belakang dia. Di sini ni riwayat yang kata pakai baju bawah daripada tumit masuk neraka zaman itu. Kerana kalau tuan-tuan nak kenal orang kaya, tengok siapa kat belakang dia, jubah dia berapa orang pegang.
Siapa pegang jubah dia? Oh, ada 3 orang. Oh, kaya mamak ni. Macam kita nilai orang ni, kereta dia berapa? Ada 3 kereta, kaya mamak ni. Kita satu pun susah dapat tak? Dia 3. Kalau 18 tak nak cakap apa kan? Ni 3. Ni berapa orang kat belakang? 3 orang. Kaya. 5 orang lagi kaya daripada yang 3 ni. Ada orang 7. Dalam riwayat kata Abu Jahal ada 7 orang tolong pegang kain jubah dia. Nak tunjukkan kesombongan. Nampak? Jadi oleh sebab itu, bila Nabi tengok orang Mekah ni macam ni, orang Madinah ni pula dia malas. Orang Madinah malas, dia relax. Dia otak dia tak ada masalah. Yang penting aku dapat makan, yang penting aku dapat duit. Dia tak tahu yang dia dapat duit tu daripada Yahudi. Lepas tu dia nak beli makanan, dia beli dengan Yahudi. Dia tak ada duit, dia pinjam bank dengan Yahudi. Semua Yahudi, dia relax, tak ada masalah. Jadi Nabi kata ni 2 kumpulan ni kena disatukan, biar baru jadi sebuah negara hebat. Apa yang Nabi buat? Nabi suntik pada mereka. Dia panggil apa? Suntikan al-mahabbah. Tu, ni dia panggil apa? Elemen pertama yang Nabi masukkan, al-mahabbah. Oh, cantik. Bila saya tengok Nabi ajar al-mahabbah, sehingga ketika Nabi SAW di Madinah kan orang kencing dalam masjid. Orang kencing masjid. Oh, tuan-tuan, cubalah kencing dalam masjid. Kalau terkencing tak apa. Kalau saja kencing, pergi ke pantai. Dia cuak ni. Kita punya nak marah, tengok apa? Rasa orang tu kita lempar sebelah sana, marah. Begitulah sahabat. Nampak orang kencing dahlah dalam masjid Nabi, dekat rumah Nabi. Nabi pun ada kat situ, dia boleh kencing. Dia panggil Arabi. Arabi, orang daripada kampung Badawi lah. Dia tak tahu, datang nak masuk Islam, dia kencing gitu. Nabi, orang nak pukul, Nabi kata jangan pukul. Jangan pukul, biar dia kencing habis. Rupanya, tengok, saya belajar sikit-sikit lah, ambil ilmu dari orang pandai juga. Pakar ni pun dikencing ni, Prof Syed Azhar. Dia orang lantik dia untuk jadi apa, penasihat halal untuk USM. Saya UKM tapi USM panggil juga lah. Guna dah ilmu ni untuk semua, tak ada masalah. Tak boleh UKM je kan, kongsi-kongsi. Jadi Syed Azhar panggil saya pergi ke USM. Dia ni pakar apa tau? Dia ni pakar sakit tuan. Sakit tuan ni macam-macam lah, lemah batin. Dia profesor, tapi dia mengajar tentang bagaimana nak jaga kekuatan orang lelaki. Orang perempuan bawa tenang. Dia orang kaji tu. Selalu kan yang mengajar ni bomo-bomo tukar urut je. Tuan-tuan, tarik dah kita. Tahu apa yang kita tarik. Dia tak. Dia ni profesor. Dia punya jurnal tak usah cakap lah. Buat profesor, dia ni dirujuk. Orang Arab Saudi rujuk macam mana nak kuatkan nafsu. Sebab orang Arab Saudi ada 3-4 bini. Tak tahan lah. Seminggu boleh pitam dia. Tapi dia datang ajar cara pemakanan, cara senaman, cara urutan. Jadi dia ni ajar. Dia kata, Ustaz, antara punca kanser yang kencing tak tus, dia panggil kanser kolon ke kanser tu, tak ingat lah. Saya antara dua, prostat kan, prostat kolon, antara dua tu lah. Prostat kan, prostat yang kencing. Dia kata, Ustaz perasan tak? Ni Prof ni cerita. Ustaz perasan tak Nabi sekat sahabat nak larang orang tu daripada kencing, sedangkan dia tengah kencing. Nabi kata jangan halang dia, biarkan dia kencing habis. Dah habis tadi, ambil air, dawun minal ma', ambil air, simbah, bagi air tu jalan. Nampak? Dia buat kajian. Rupanya tuan-tuan, kita ni kalau kencing bagi habis. Imam Syafi'i pula kata, bila kamu kencing, jangan lupa al-istibra'. Jangan buat kan terkencing, Pak. Dia suruh tekan tu bagi habis keluar. Dia kata, Ustaz, kalau kita kencing tak habis, kita kencing tengah-tengah, kita berhenti. Cukup berhenti, boleh berhenti, timpan separuh, dia boleh menyebabkan kepada kanser itu. Satu. Yang kedua, untuk jadikan kita ini selamat daripada kena kanser itu juga, kemut. Dia kata buat kemutan punggung dia bagi. Ini dah ilmu punggung pula. Kemut punggung, tuan-tuan, kemut cek sebanyak 300 kali sehari. Datuk Wahid boleh buat. Kemut 300 kali. Dia kata bila kemut, saluran darah tu akan apa? Dia akan push saluran dekat bahagian kencing tu, pundi kencing tu dia akan lagi. Dia tidak ada yang tersumbat.
Jadi itu yang menyebabkan apa dia sebutlah saintifik punya perubatan ni, yang kembang kempis tu, dia sebab kena kanser tu kembang, dia jadi nak kencing payah, jadi benda tu jadi cantik, dia akan kemas. Tapi nak buat, dia kata, ustaz, kalau dah tua baru nak buat tak boleh, dia kena suruh budak-budak muda ni buat. Tapi dah tua ni buat tenang lah. Yang muda-muda ni tu, saya sampai kan dia suruh buat masa tu juga, ustaz terus lah, aku kemut. Sebab profesor ni, sebab yang cakap ni profesor, kalau Tok Bomo pun tak ikut. Ni profesor, tuan-tuan tulis tu, Profesor Syed Azhar, tu USM, sekarang ni pengarah perubatan USM di Pulau Pinang. Tuan-tuan nak bagi tahu, hebat. Masukkan al-mahabbah, kasih sayang. Jangan putuskan dia orang kecil. Basuh je. Tengok. Yang pertama al-mahabbah, Nabi ajar kasih sayang. Tak ada Nabi ajar keganasan. Nabi ajar orang yang perbalahan, tak ada. Tu nombor pertama. Yang kedua, Nabi masukkan ar-rifq. Ar-rifq ni kelembutan, lemah lembut dalam perbuatan. Arif ni, contoh arif. Dia beza tau. Kita akan masuk nombor 3, takut tuan-tuan confuse. Yang kedua ni arifku. Arifku ni contoh Bismillahirrahmanirrahim. Arif. Tu arif. Tak elok. Dia yang tak elok ni kasar. Hari ini bukan arif. Lama-lama sumbing bawah ni. Dia lemah lembut. Bahasa Melayu ke ni, tuan-tuan? Apa? Sopan santun. Sopan santun. Nabi masukkan elemen sopan santun. Tahu kan orang Arab kan kasar. Nabi masukkan elemen sopan santun. Jadi kalau kita orang merdeka, kita kena bawa elemen sopan santun. Macam mana tuan-tuan? Sopan santun. Masuk tandas, flush pun tercabut. Sopan santun apa benda? Tu, betul tak? Masuk tandas, tempat tekan, ya, dia tekan, benda tu kan tekan, yang tekan tandas tu kan, patut tekan sikit je lah macam tu, sikit, jangan, ni tekan sampai tenggelam tu ke dalam tu, punya kekuatan, mentang-mentang kau sadar, main besi 5-6 kilo kau angkat, kau tekan. Itu sebab Nabi tegur Aisyah radhiyallahu anha, apabila orang bercakap tentang Nabi di Madinah, Nabi Aisyah marah, dengar orang cerita tentang suami dia, orang cerita tentang Rasulullah, Nabi masuk, Aisyah masuk dalam rumah, dia tolak pintu, berdebam, bunyi pintu. Rumah Nabi bukan besar tuan-tuan, tu kubur Nabi tu dengan Abu Bakar dan Umar, itulah rumah Nabi. Tapi yang tuan-tuan tengok tu dibesarkan, di dalam tu ada satu pintu lagi, al-hujr, bilik kecil, itulah rumah Aisyah. Dia tutup, berdebam, bergegar rumah. Nabi kata apa? Ar-rifqa ya Aisyatu, ar-rifqa ya Aisyatu, jangan kasar sangat, santunlah pintu tu. Allah, hebat Nabi. Santun pintu, rosaklah pintu. Kita hari ni apa yang tak rosak kan? Telekom Malaysia, masa Tan Sri Zamzam dia kata, kita rugi berapa banyak? Telefon awam, telefon awam kita rugi berapa banyak? Dekat UK masih ada telefon awam. Dekat negara-negara maju masih ada telefon awam. Sebab kita, walaupun kita ada handphone, ada time handphone tak boleh pakai tau. Baru ni saya nak pergi mana, saya ada mesyuarat, sampai tengah jalan nak call penganjur tak boleh. Rupanya Selcom masa tu dia hang lebih kurang dalam 1 jam. Call masuk tak boleh, call keluar tak boleh. Allah kelam kabut tuan-tuan. Tak tahu nak buat apa. Berhenti tepi jalan, jumpa ada satu kedai tu, orang makan rocah naik, tanya, awak pakai Selcom ke? Tak. Ni Mak Aziz, boleh pinjam sekejap? Kita cakap orang kenal lah, bergambar dengan dia, bagi free tu pakai telefon. Oh ustaz lah, telefon tak boleh pakai. Oh Selcom ada masalah, ada seorang tu kata, oh ya ustaz, saya pun call Selcom tak boleh pakai. Yang ada Mak Aziz pakai call, kata saya kat sini, oh dia orang datang ambil. Yang bestnya tuan-tuan, kita ni ada, negara dah sediakan telefon kan, apa yang kita buat? Kalau negara yang merdeka, dia jaga. Kita, adakah kita jaga? Itu yang kita kena muhasabah. Jalan dah cantik, kita rosakkan jalan. Apa yang tak buat? Macam telefon tu memang jadi kat saya sampai ingat masa zaman belajar tu, balik dari luar negara, nak balik sampai kat naik bas, sampai kat Kelantan, nak telefon ayah. Tengah-tengah telefon tu ada budak tengah sembang, budak lelaki. Ingat lagi budak tu tengah.
Awak janganlah tinggal saya ni, nak telefon ni, tunggu dekat 15 minit ni, tunggu dia habis telefon ni, tunggu nak panggil bapak. Janganlah tinggalkan saya, tolonglah. Perempuan tu mungkin tutup handphone kali, tutup telefon. Oi, sayang, dia tarik, putus. Dah lah nombor 2, nombor 3 pun rosak dah. Saya kata lah, aku nak telefon macam mana? Telefon duit boleh masuk, genggam dah tak ada. Tak guna dia belah macam tu je budak tu. Kalau dia hidup lagi, dia tahu, dia dengar ceramah, dia insaf oleh budak tu. Tapi sungguh lah tuan-tuan, dia lah, aku kat belakang dia dulu. Aduh, masa tu tengah belajar gitu kan. Macam mana tak rosak negara kita. Kita kena hargai. Itu dipanggil ar-rifq. Nabi ajar, hargai barang. Jangan kencing dalam lubang. Tengok, ar-rifq. Jangan kencing dalam lubang. Sebab kencing dalam lubang, pertama, itu adalah rumah kepada apa? Rumah kepada ular, rumah kepada binatang buas, rumah kepada dog dalam lubang, rumah kepada jin. Ada saya ingat Datuk Arudin dia mengajar. Datuk Arudin dia, ada orang datang, dia punya telur orang lelaki punya kan, telur satu besar betul. Ustaz Arun kan cerita masa tu kami kuliah, besar betul apa yang kau buat. Dia pun panggil dalam, dia nak bubat kan, apa yang buat. Dia pun cerita, lepas tu saya kencing dalam lubang, patutlah. Lepas tu Datuk Arun baca-baca doa, kempit kecil balik. Maknanya dia kau kencing atas kepala jin ke, Allah Alam kan. Tu muju atas kepala jin bagi kembang kan. Kalau keluar ular, itu wabillahi taufik kau dengan ular tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, yang arifq, jaga barang-barang yang ada. Macam kita tuan-tuan, masjid ada, jaga. Kita ada jiran-jiran ni, tolong jaga tuan-tuan. Ni arifq, jaga barang tu. Kan ni pagar kita kan, pagar ni dia bersambung dengan jiran tau. Jangan rosakkan, jangan hodohkan, orang tengok tak cantik. Iaitu ar-rifq. Itu nombor 2. Nombor 3, al-layyin. Nombor 3 tu saya tekankan ar-rifq ni. Rifq ni lembut. Al-layyin husnul fil kalam. Cakap dengan kata-kata yang indah. Tu buat Nabi, tuan-tuan tengok, bahasa dia semua kata-kata indah. Itu merdeka. Ini kita tak kutuk, maki hamun. Tak boleh tuan-tuan. Kutuk bukan satu cara untuk berjaya dalam perjuangan. Tak boleh. Guna kata-kata maki lagi tak boleh. Nabi tuan-tuan, walaupun Abu Sufyan dengan Hindun. Siapa tak kenal Abu Sufyan dengan Hindun? Abu Sufyan ketua antara yang bersungguh-sungguh dalam peperangan Uhud, betul tak? Perang Uhud ni Nabi diajar dan sahabat diajar, menang, kalah, menang. Menang, lepas tu kalah sehingga kan Hamzah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Hindun siapa tak kenal, yang belah hati ataupun jantung, ambil jantung makan, dalam riwayat Ibnu Katsir, seperti mana disebut juga oleh Profesor Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Makan, gigit nak tunjuk geramnya pada Hamzah ni, sebab ikut Nabi Muhammad SAW. Padahal family ni tuan-tuan, Nabi tak pernah kata Allah yal'anuhuma, Allah laknat mereka berdua, tak pernah. Sehingga kerana Nabi tak pernah laknat, akhirnya Abu Sufyan dengan Hindun adalah sahabat Nabi yang paling rapat di Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Ya, Nabi ajar cantik. That's why guna kata-kata yang indah. Nak marah pun, Allah semoga kau ni murah rezeki lah, panjang umur, dibagi hidayah. Paling-paling pun dapat hidayah lah, semoga dapat hidayah lah. Dapat hidayah, alhamdulillah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah bagi hidayah, bukan kita. Betul tak? Kita duk maki lah kali, dialah kawan baik kita. Dah, apa nak cakap? Minta maaf lah. Malu, minta maaf. Nak buat macam mana? Orang akan ingat kita, walaupun orang akan ingat. Itu sebabnya jangan maki hamba. Nabi ingat, walaupun orang dah buat Nabi baling salah jazur, baling tarik unta, Nabi ingat. Walaupun kepada orang tu, walaupun orang tu dah masuk Islam, tapi Nabi lupakan, biarkan. Allahu Akbar. Nabi SAW itu panggil layyin. Itu kata-kata Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap baik ataupun benda tu. Ya. Tu orang tua dulu dia belajar cakap baik ya. Bertuah. Tu bertuah. Kita tak sikit je. Bodoh betul cucu aku ni. Bodoh sungguh budak. Tu yang tak masuk universiti tu. Dan nenek atuk tu panggil bodoh-bodoh. Ya, mak bapak panggil bodoh-bodoh, bodoh sungguh budak. Nauzubillah. Jangan. Sebab dalam hadis Nabi sebut
innal malaikata ta'umuna ala ma yaqulun, yu'minuna ala ma yaqulun. Malaikat akan mengaminkan setiap kata-kata kita. So, ingat kata-kata sahabat, kata-kata rakan dan sebagainya. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW masukkan al-ihsan fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Nabi masuk dalam Al-Madinah, Nabi masukkan sifat ihsan. Tanda kita merdeka. Ihsan ni buat baik kepada semua. Kaedah menyebut man ahsana ila kulli syai'in, siapa yang buat baik kepada makhluk, wa ahsana ilaihi kullu syai', maka semua makhluk itu akan baik dengan dia. Hebat. Saya pun fikir apa maksudnya kan. Ni bila baca balik, rupanya betul kan. Kita baik dengan kucing, kucing baik dengan kita. Betul. Buat baik dengan kucing. Saya baca dalam kitab A'id Al-Qarni, dia katakan ada la tahzan. Dia kata kalau kita tak dapat anak, kan la tahzan, jangan, don't be sad, jangan sedih. La tahzan, kita tak dapat anak sedih. Apa A'id Al-Qarni kata? Jangan kamu bersedih dan meratap, tetapi mintalah doa daripada segala makhluk. Dan antara makhluk, binatang-binatang yang ada di keliling kamu, kerana mereka dicipta untuk mendoakan kamu. Allah. Nabi pun sebut semua makhluk-makhluk Allah ini berzikir kepada Allah setiap saat dan minit, kecuali manusia. Nampak? So, bila kita tu buat kawan-kawan yang tak ada anak kan, dia kata apa? Belilah makanan, bagi makan kucing-kucing. Kucing tu doakan kita. Kalau kita ada ikan, bagi ikan makan ikan, doakan kita. Tengok Allah. Sebab tu dia panggil ahsin kepada makhluk. Kau buat baik kepada makhluk, makhluk akan sayang kepada kita. Saya cakap sebab saya bela kucing, tuan. Kucing ni pelik, banyak benda pelik yang saya tengok. Kita marah dia, kucing dia ada perasaan. Binatang makhluk dia duduk kan. Saya pula ada kawan dia beli kucing Parsi. Parsi dia besar cantik memang. Dia bila datang kat rumah saya, kucing saya British Shorthair. Bulu tak banyak, bulu dia tebal, tapi dia tak gemuk. Dia badan salur gitu. Bila letak, saya pun cakap lah, saya cakap ni, mulut saya keluar ni, kurus kucing kita, tak comel, tak cantik dia. Saya kata tak cantik. Dia tak tunjukkan respon masa tu. Tapi tuan-tuan, seminggu dia tak tunjuk saya. Ni dia tidur dengan saya tuan-tuan. Kecuali malam Jumaat, halau keluar. Tidur dengan saya, tidur ni memang rapat ni, kena kaki ni. Kalau saya baca Quran, saya ulang Quran ni, dia mesti kat tepi saya. Kalau semayang tahajud, dia mesti teman saya. Pagi tadi saya semayang, dia kat tepi saya, tepi katil, duduk kat kaki saya. Kadang-kadang saya nak duduk tahiyat, dia tak boleh sebab dia ada. Dia baring tengok. Jiwa. Tapi bila saya cakap tu, tak nak. Saya pegang perut dia lagi. Saya pegang ekor, dia tak pernah dia buat macam tu kat saya. Mulut dia terasa. Ahsin ilal hayawanat, buat baik dengan haiwan. Sebab Nabi bila jumpa haiwan, Nabi pegang haiwan. Unta menangis datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku disakiti oleh tuanku. Allah, Nabi pegang kepala unta. Allah, Nabi jumpa dengan tuan, jangan buat macam ni, unta kau menangis. Allah, sedih kan. Tengok. Ahsin ila jami'il makhluqat, ahsin ila kulli syai', buat baik pada semua makhluk, pasti makhluk akan sayang kepada kamu. Orang tua-tua dulu senang kan, naik penutup ni habis. Uish, lambat lah. Last. Orang tua-tua dulu kalau nak jual kereta, jangan cerita dalam kereta, betul tak? Betul ni. Saya kata, kenapa yang saya cakap dengan nenek saya kata, nek, mengarut nenek cakap ni, mana ada. Tapi bila kita baca ni, orang ulama tu, setiap makhluk ada perasaan. Kita cakap besi itu makhluk Allah, getah itu makhluk Allah. Kita kata aku nak jual kereta, tu rasa hati, itu yang rosak lepas esok 2-3 hari tu. Dia kan orang tu kata jangan nak jual, kita sembang kat luar, pergi kat belakang-belakang macam kereta tak ada. Pergi belakang-belakang, aku nak jual kereta ni, berapa nak jual, cakap dia. Tuan-tuan umat, orang tua-tua dulu kadang-kadang benda tu relate lah juga tuan-tuan umat. Jadi sebenarnya 4 benda yang disebut atau dibawa oleh Nabi dan Nabi terapkan ketika dalam hijrah,
dalam kemerdekaan Nabi tu, sebenarnya empat benda ni kalau ada, negara kita akan sebuah negara yang aman dan damai, akan jadi sebuah negara yang cantik dan aman. Kita ada kolam kita akan cantik, kita ada pantai kita bersih, kita akan ada sungai kita bersih. Kalau kita pergi Rom, dia punya sungai dia cukup cantik. Di Itali, dia punya sungai begitu cantik, saya pun tak boleh terima lah tuan. Cantik betul. Macam mana boleh cantik punya tu? Sebab mereka menjiwai alam, mereka ada ihsan. Sekarang ni kita tengah buat lagu Malaysia tu, Malaysia bersih apa tu kan, betul lah tu, nak promo tu kan. Jadi sama-sama lah kita bermuhasabah, ya, apa yang perlu kita muhasabah, tambah-tambah di bulan merdeka ini. Dan tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbuat baiklah selagi kita mampu, kerana inilah sahaja yang akan kita bawa di padang mahsyar kelak, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.